Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita malam ini dimulakan dengan pembangunan teknologi alga di Sarawak semakin progresif apabila teknologi tersebut dilihat mampu menampung pengeluaran bahan api penerbangan yang mampan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mengopeng berkata, kerjasama penyelidikan antara pihak Petronas dan Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Energy dalam pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF menggunakan bahan alga menunjukkan kemajuan pembangunan teknologi tersebut. Kerana teknologi ini menggunakan air laut. Air laut digunakan. Ini bermakna bahawa kita dapat mengeluarkan minyak alga ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada Isnin. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu dalam memastikan Sarawak maju ke hadapan, Kerajaan Sarawak bersedia meneroka semua teknologi sedia ada yang terbukti menghasilkan bahan api yang mampan. I must extend my appreciation on behalf of the government with Petronas because they become our partner in terms of finding new technology and also with SEDC Energy. Turut hadir ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan dan Pembangunan Ekonomi Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil serta div-div kenamaan yang lain. Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 pada Isnin. Kerajaan Sarawak telah meluluskan pembangunan sistem pengurusan maklumat penyelidikan RIMS di bawah Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak (TROPI). Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin menyatakan RIMS akan mendigitalkan 15 tahun data penyelidikan berharga untuk kajian saintifik semasa dan akan datang. Jelasnya, ia adalah satu lagi inisiatif yang dikonsepkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mengopeng dalam membangunkan kredit karbon untuk perdagangan karbon. A fellowship from the Academy of Sciences Malaysia is a prestigious recognition for individuals who have made significant contributions to the advancement in various fields of science, technology and innovation. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Isnin. Terdahulu, beliau turut mengucapkan penghargaan dan syabas kepada pengarah TROPI, Datuk Dr. Luli Meling yang telah dianugerahkan Fellow Akademi Sains Malaysia. Dalam ucapan penggulungan sama, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak setakat ini telah memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit untuk program Dwi Bahasa DLP Sarawak. Jelas Datuk Roland Sagah peruntukan itu bagi menampung perbelanjaan bahan pengajaran dan pembelajaran, latihan dan lain-lain perkara. I am proud to say that we are the only state that conducts the teaching of science and mathematics in English at all 1,265 primary schools. We are now at primary 4 level, only primary 4. Tambah Datuk Roland Sagah, pemantauan dan penilaian telah dijalankan ke semua sekolah oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Monitoring and assessment is carried out by the Education Department through the setting up of a special task force. To date, a total number of 1,101 assessment visits to schools were made by the task force, involving 3,111 teachers out of the 5,200,000 teachers trained. Jelasnya, penambahan guru terlatih akan dipertingkatkan kerana program tersebut akan dilaksanakan untuk pelajar darjah 6. Dalam pada itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak komited dalam usaha menangani isu pengisian jawatan guru besar di beberapa sekolah di kawasan Daro. According to Education Department Sarawak, the prerequisite for appointments to fill the posts of headmasters and principals are to obtain the National Professional Qualification for Executive Leadership or NPQEL certification. The NPQEL is only awarded by the Institute Aminuddin Baki or IAB. This new requirement
introduced by the Federal Ministry of Education has caused undue delay in the replacement and appointment for new headmasters and principals. Unlike previous practice, the Education Department Sarawak had the authority to appoint suitable and qualified teachers as headmasters and principals. Mengulas lanjut katanya, kementeriannya akan membawa isu tersebut kepada Menteri Pendidikan Malaysia. Sementara itu, Datuk Roland Saga menjelaskan kementeriannya terus bekerjasama dengan Jawatankuasa Perjanjian Malaysia 1963 MA63 untuk mendapat kembali hak-hak Sarawak dalam bidang pendidikan seperti termaktub dalam laporan Jawatankuasa antara kerajaan IGC 1962. Menurutnya, autonomi Sarawak dalam bidang pendidikan hanya terhad kepada Fasal 17 laporan IGC, antaranya penetapan syarat untuk penggunaan bahasa Inggeris dan Melayu, pendidikan agama serta kedudukan istimewa orang asal. Fasal tersebut, ujar beliau, turut mengesahkan keperluan untuk pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak berunding dan mendapatkan sebarang nasihat daripada kerajaan negeri. Jelasnya lagi, ia juga membolehkan pihak berkuasa tempatan terus menjadi ejen untuk pendidikan peringkat rendah. Beralih ke laporan seterusnya. Perniagaan yang menjalankan aktiviti pengedaran gas hiliran di Sarawak perlu mendapatkan lesen dan kelulusan dari Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi. Menterinya Datuk Julaihi Narawi berkata, sistem perpaipan gas seperti di kedai dobi, restoran dan pusat komersial juga perlu mendapatkan kelulusan kementeriannya untuk pemasangan dan pengendalian sistem paip gas. Sistem perpaipan gas seperti di kedai lobi, restoran dan pusat komersial hendaklah juga mendapatkan kelulusan kementerian untuk pemasangan dan pengendalian sistem paip gas. Peralatan gas yang diimport dan dikeluarkan oleh kilang tempatan juga memerlukan kelulusan dari kementerian. Beliau berkata demikian semasa sesi ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Dalam pada itu bercakap mengenai untuk meningkatkan penggunaan gas dalam Sarawak selaras dengan Pelan Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030, terdapat dua inisiatif sedang dilaksanakan. Dalam perkembangan lain, Datuk Julaihi memberitahu usaha Kerajaan Sarawak untuk mencapai liputan bekalan air terawat di seluruh negeri menjelang 2030 mampu direalisasikan dengan bantuan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 4 bilion ringgit bagi matlamat itu. 19 bilion lah, more than 19 bilion untuk melaksanakan bekalan air terawat di Sarawak. Tetapi kita being realistic untuk rancangan Malaysia ke-12, kita perlukan lebih daripada 5 bilion yang mampu kita laksanakan dalam keadaan segera. Tetapi itulah peruntukan besar yang kita perlukan. We need more budget to implement our proposed master plan dan grid sistem air grid di seluruh Sarawak. 19 bilion ni daripada kerja pusat? No, we are that is our budget, our proposed budget. Jadi kita minta supaya federal government come up with assistance through allocation. So far, jelasnya lagi, Kerajaan Persekutuan perlu menyediakan peruntukan kewangan yang mencukupi dan tidak hanya bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan negeri bagi mengatasi isu tersebut. Seterusnya, Datuk Julaihi memberitahu penubuhan satu entiti bekalan air negeri ini sebagai badan korporat akan mengambil kira setiap aspek termasuk kebajikan semua kaki tangan agensi bekalan air di Sarawak. Tegas beliau, Jawatankuasa Pemandu dan Teknikal berkaitan sedang meneliti dan mengkaji entiti itu dengan lebih terperinci mengenai model yang sesuai untuk diguna pakai di Sarawak. kementerian saya melalui Jawatankuasa Pemandu dan Teknikal tersebut telah mengadakan kementerian saya melalui Jawatankuasa Pemandu dan Teknikal tersebut telah mengadakan lawatan penanda arasan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Syarikat Air Negeri Sembilan Sains untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan fungsi dan pengoperasian sebagai badan kawal selia dan operator bekalan air di Semenanjung Malaysia. Beberapa lagi lawatan penanda arasan akan diadakan untuk mendapat maklumat yang lebih komprehensif. Dalam pada itu, beliau menambah satu bengkel berkaitan telah diadakan pada Mac lalu bagi mendapatkan input holistik penubuhan entiti ini.
Katanya bengkel tersebut telah dihadiri seramai 102 orang pegawai daripada kementerian dan agensi di Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media social UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.